Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk bab 6 jadual berkala, bahagian yang kedua. Okay, iaitu campuran. Okay, campuran ni terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okay, contoh sebagai contoh dalam kehidupan harian kita. Contohnya minuman, campuran minuman iaitu campuran pepejal dan juga cecair. Contoh ABC lah, air batu campur ni campuran di antara pepejal dan juga cecair. Okey, campuran terbentuk secara fizikal. Jadi ianya dapat diasingkan secara fizikal juga. Okey, contohnya sandwich. Okey, gabungan di antara roti, sayur-sayuran dan juga daging, dan ia juga dapat dihuraikan dengan mudah lah, dapat diasingkan dengan cara mudah. Okey, sayuran dapat tukar, maksudnya dapat asingkan semula, daging dan juga roti. Okey, yang ni teknik pengasingan campuran. Okey, bergantung kepada sifat fizik dan keadaan bahan yang terkandung dalam campuran. Okey, bahan yang ingin diperoleh dari campuran. Teknik yang pertama ialah teknik penurasan. Yang kedua, teknik penyulingan. Yang ketiga, teknik pengenapan. Yang keempat, teknik pemisahan menggunakan magnet. Yang kelima, teknik pengampungan. Dan yang keenam, teknik kromatografi. Okey, yang pertama penurasan. Penurasan ni ialah proses mengasingkan bahan pepejal tidak larut daripada cecair. Okay, contohnya air kopi lah. Okay, menggunakan kertas turas untuk menapis, memisahkan sedap kopi dan daripada air kopi. Yang kedua, pengenapan. Okey, pengenapan ni mengasingkan campuran cecair dan bahan yang pepejal yang tidak larut dan terenap di dasar. Okey, contohnya, okey, ni air. Okey, apabila bercampur dengan pasir, so pasir akan berada di bahagian bawah, dia tidak larut sebab pasir mempunyai ketepatan yang tinggi berbanding dengan air. So dia tidak akan terlarut lah. Okey, C, penyulingan. Proses mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut dan mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, ni contoh proses penyulingan dia. Air, kelopak bunga, terus yang dididihkan dengan air lah. Okay, ini proses pendidihan dia melalui proses penyulingan. So akan menghasilkan kat sini minyak dan juga air terkumpul. So minyak punya ketepatan yang kurang berbanding dengan air. So minyak akan berada di bahagian atas lah. So bawah ni air. So akan terhasil lah minyak wangi. Okey, seterusnya pemisahan menggunakan magnet, mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat magnet dan tidak bersifat magnet. Okey, contoh bahan sifat magnet ni macam besi, nikel, kobalt. Okey, bahan yang tidak bersifat magnet pula contohnya macam emas, gangsa, aluminium. Ni contoh diasingkan guna magnet. Okey, seterusnya pengampungan. Okey, pengampungan ni mengasingkan bahan yang tidak terlarut dan terapung di permukaan air. Okey, contohnya macam minyak dengan air lah. Minyak dengan air ni dicampurkan. Minyak ni mempunyai ketumpahan yang kurang berbanding dengan air. So minyak akan berada di bahagian atas lah, di bahagian lapisan atas air, dan ni banyak air. Okey, yang ni kromatografi. Kromatografi ni ialah mengasingkan jumlah campuran yang sedikit. Okey, contohnya digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen yang mengasingkan warna-warna dakwat pen lah. Okey, lepas tu untuk memeriksa sama ada jika terdapat pewarna yang berbahaya dalam sesuatu makanan. Begitu dalam kaedah kromatografi. Okey, bahagian ketiga ialah sebatian. Boleh refer dalam buku teks 185. Okey, sebatian ialah terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, unsur-unsur tersebut akan membentuk bahan baharu dengan ciri-ciri yang tersendiri. Okey, contohnya yang pertama, contohnya permainan blok kanak-kanak yang diperbuat daripada politina, iaitu gabungan di antara karbon dan hidrogen. Ni contoh gambar rajah lah, politina tu. Yang kedua, air. Air ni dia gabungan daripada hidrogen dan juga oksigen.
Yang ketiga ialah jubin. Dibuat daripada kalsium dan juga karbon. Ni. Daripada karbon dan juga kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, seterusnya air. Okey, air ialah sebatian terdiri daripada gabungan oksigen dan juga hidrogen. Gabungan air ini boleh dihuraikan melalui proses elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. So kat sini gambar rajah dia. Ni bahagian anode lah, bahagian positif. Ni bahagian kathod, bahagian negatif. So bahagian positif ni akan menghasilkan oksigen lah, terhasil kat sini. Dan kat sini kathod akan terhasil hidrogen. Ni contoh gambar rajah elektrolisis air. Okay, contoh lain, contoh sebatian lain ialah ni kek lah. Okay, kek ni dia setelah disebatikan daripada bahan-bahan. Ni lah gabungan di antara tepung, gula, coklat, minyak, telur dan sebagainya semua ni. So akan terhasil kek ni sebatian. Contoh sebatian. Okey, yang ni. Bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk suatu sebatian? Okey, contohnya magnesium. Okey, bila dia bergabung dengan oksigen, bertindak balan dengan oksigen, dia akan menghasilkan magnesium oksida. Aluminium, okey, bergabung dengan oksigen, dia akan menghasilkan aluminium oksida. Zinc bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan zinc oksida. Besi bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan besi oksida. Kuprum bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan kuprum oksida. Okey, selain daripada itu, ada unsur lain pula yang bertindak balas dengan air, unsur logam lain. Dia akan menghasilkan sebatian bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Okey, contohnya litium. Okey, bila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan litium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Natrium bergabung atau bertindak balas dengan air, so akan menghasilkan natrium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Kalium, dia bertindak balas dengan air akan menghasilkan kalium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Okey, selain daripada itu, apabila besi dan sulfur dipanaskan, so dia akan menghasilkan besi sulfida. Okey, yang ni perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, perubahan fizik. Okey, perubahan fizik ni tidak menghasilkan bahan baharu. Contohnya peluburan ais, pembekuan air dan juga pemendidih air. Okey, perubahan kimia membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Okey, contohnya pengaratan besi, fotosintesis dan juga perebutan daun. Okey, ini perbezaan antara campuran dan sebatian. Okey, contoh kat disebut besi, ni sulfur nah. Okey, bila dicampurkan secara fizik, dia akan menghasilkan campuran. Okey, bercampur secara fizik nah, bercampur secara fizik, dia akan menghasilkan campuran. So yang ni, maka pemisahan menggunakan magnet boleh digunakan untuk mengasingkan sebut besi dan sebut sulfur tadi. So maknanya boleh gunalah pemisahan menggunakan magnet, sebut besi dan sulfur ni boleh diasingkan. Okey, seterusnya. Okey, sebut besi, ni sebut besi campur dengan sebut sulfur, bercampur secara kimia melalui proses pembakaran, dia akan menghasilkan sebatian yang dinamakan besi sulfida. Okey, maka yang ini pemisahan menggunakan magnet tidak boleh. Okey, tidak boleh digunakan untuk mengasingkan sebut besi dan sebut sulfur. Ini tak boleh diasingkan. Okey, seterusnya perbandingan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia. Okey, perubahan kimia, perubahan fizik. Okey, ada persamaan. Persamaan kedua yang pertama, okey, dia berlaku kepada jirim. Persamaan yang kedua, perubahan tenaga berlaku. Okey, dari segi perbezaan dia pula. Perbandingan yang pertama, kalau perubahan kimia ni dia membentuk bahan baharu. Yang kedua, sifat bahan dan hasil yang berbeza. Yang ketiga, komposisi kimia bahan dan hasil yang berbeza. Yang keempat, memerlukan tenaga yang banyak. Okey, ni perubahan kimia. Okey, dari segi perubahan fizik pula yang pertama, dia memerlukan tenaga yang sedikit sahaja.
Okey, komposisi kimia bahan dan hasil yang sama, sifat bahan dan hasil yang sama, dan tidak membentuk bahan baharu. Okey, ni dari segi perubahan fizik. Okey, seterusnya, jadual perbezaan dan antara campuran dan sebatian. Okey, yang pertama dari segi pembentukan bahan baharu, kalau campuran dia tidak akan bentuk bahan baharu, kalau sebatian akan bentuk bahan baharulah. Dari segi ikatan kimia yang terbentuk, okey, kalau campuran tiada ikatan yang terbentuk lah. Tapi kalau sebatian, ya ada bahan baru yang terbentuk. Kaedah pengasingan, kalau campuran guna kaedah fizikal sahaja macam sandwich tadi tu. Okey, kalau sebatian guna kaedah kimia lah. Okey, dari segi sifat bahan baharu berbanding sifat asal, kalau campuran tiada perbezaan, masih sama je. Tetapi kalau sebatian ada perbezaan. Rasa setakat itu dulu. Wallahualam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.